Jadi hari ni mari kita tanya diri kita sendiri, macam mana sebenarnya kita punya hati. Tuan-puan jangan tu sedih pula ya. Sedih sudah kan ya. Tanya kat diri sendiri, respon. Macam mana hati kita ni? Hidup ke tak hidup? Mati ke? Sehat ke? Sakit ke? Maka jalannya tuan-puan, perkukuhkanlah tauhid dalam hati kita masing-masing. Percaya, beriman, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yakin. Apa beza percaya dengan yakin? Beza boleh dilihat pada tindakan. Beza boleh dilihat pada amalan. Buat ataupun tak buat. Tahu saja itu maklumat. Ramai orang hari ni, zaman moden ni tuan-puan, zaman sains dan teknologi, zaman media sosial, apa yang kita tak tahu, tahu semua. Kadang-kadang banyak benda kita hanya boleh Google. Tapi Google tak Google, hanya menambah tahu. Iman belum tentu. Betul tak tuan-puan? Nak nambah iman macam mana? Betul-betul kita mengamalkan apa yang kita tahu. Jadi subhanallah, kalau kita ambil satu persetujuan pada petang ini, ya saya kena hidupkan hati saya. Saya kena amalkan ilmu yang saya tahu. Kadang-kadang tuan-puan, kalau kita dapat penyakit murung, penyakit resah, penyakit entahlah rasa macam ada benda tak kono. Ada tak penyakit macam tu kadang-kadang? Ada. Kadang-kadang Allah nak bagi tanda kepada kita apa dia? Ada ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan. Kerja kita nambah pengetahuan, tapi ilmu tak kita hargai. Pengetahuan tak kita syukuri. Cara nak mensyukuri ilmu dan pengetahuan ni apa dia tuan-puan? Diamalkan. Diamalkan. Dalam buku tu macam doa dah ada. Pantang pai ceramah ya. Tolong ustazah tulis doa ni tulis ni tulis kat cik Ustazah pun dah ponek dah tulis doa dalam buku tu kan. Tak amal. Tak amal. Kan kalau kita tengok di buku tu, lah dah ada dah cik doa dah ada. Maknanya apa? Tak amal. Sebab tu rasa macam baru dongar. Dah tulis kan tahun lepas. Sebab tak amal tuan-puan. Kalau tak amal, rosah ke dalam. Ni saya cakap sungguh, ustazah rasa benda yang sama tuan-puan. Kalau tiba kan kono, kono lah ada ni You rasa tak sadap hati ni. Nak marah jumpa orang. Jumpa orang marah. Marah jumpa orang lah tu. Macam tu. Dia ada benda tak kono. Padahal tak ada apa. Orang tak ada buat kita. Allah nak bagi isyarat. Apa dia? Ada ilmu. Banyak ilmu kamu tak amal. Ya, kamu cakap. Lagilah. Itu lagi borek tuan-puan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah. Kamu cakap. Yo bercakap ni. Kadang-kadang takut bercakap ni tuan-puan. Takut nak semangat bercakap ni. Sebab apa? Yang menghati kita ada. Yang menghati kita ada. Kita sedap dalam cakap. Yang menghati, yang menilai, yang mencatat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah kamu cakap benda yang kamu tak buat. Sebab itu tuan-puan, amalkan. Ustazah percaya yang puan-puan tahu sudah cukup banyak. Betul kan? Nengok YouTube, nengok TV, yang pergi sendiri, pergi belajar, pagi, petang, siang, malam. Sampai tak tidur lah petang dah. Ya, kayak belajar. Kalau buku kat rumah, beg kami banyak beg. Jangan usik bang, tu beg hadis saya. Wih, hadis ada satu beg. Yang tu beg apa pula kata suami kita. Yang tu beg usul fiqh. Lain beg, lain buku, lain pen Punya banyak tuan-puan. Tapi bila tengok kat perangai tu, macam orang tak berapa nak belajar. Anak kita confused tau. Suami kita confused. Lain lah kau timah. Kau makin rajin Quran, makin garang lah. Makin garang. Makin rajin belajar, makin garang jadi. Itu makna tak berapa nak amal. Kita makin banyak ilmu, makin lembut tuan-puan. Ya, makin tawaduk. Kalau makin banyak ilmu, ni kita yang terbalik, makin garang. Ya, makin nampak semua orang salah. Itu macam memberi satu isyarat hati kita tidak hidup dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ustazah rumuskan untuk membangunkan dalaman,
untuk menghidupkan hati, pertama dengan keimanan. Tauhid tadi kepada Allah. Hidupkan. Letak keyakinan dalam jiwa kita. Kadang-kadang tuan-puan, proses untuk Allah tanam iman, yakin kita kepada Allah dan kepada rukun iman khususnya, ya, dengan jalan, tadi boleh dengan jalan belajar kan, tapi kadang-kadang juga Allah bantu kita. Allah tetapkan iman kita, Allah suburkan iman dengan jalan apa? Dengan kadang-kadang, ya, bila kita terpaksa berhadapan dengan takdir yang barangkali ada ketentuan Allah yang bukanlah menjadi pilihan kita. Kita kalau tanya, semua suka sehat, betul kan? Ada tak yang suka sakit? Tak ada. Kalaulah ustazah bagi khoteh, okey kak, ya, andai katalah macam itu kan, kita congak-congak lah bodoh-bodoh macam tu. Okey, akak ni sebenarnya nak hidup macam mana ni? Kita semua ni lah nak hidup macam mana? Kalau yang Tuhan bagi ni mengungut ya. Suami tak kono, suami tak betul, anak tak kono, anak tak betul, menantu tak kono, menantu tak betul. Macam kak, kita bagi kotak A4 sebandel. Cakap tulis skrip hidup akak yang akak nak. Tulis. Dah semua yang Tuhan bagi ni tak kono rasa. Cuba tulis nak yang macam mana. Betul tak tuan-puan? Tulislah. Saya nak sihat, tidak sakit-sakit. Saya nak kaya, tak ada miskin-miskin dah. Dah suruh tulis, tulislah tuan-puan. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak muda, tak ada tua-tua dah. Kau main harapannya tu berangan. Ya, nak muda, tak ada tua-tua. Okey, tulis. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak sentiasa disanjung. Ya, dipuja oleh orang, disanjung, dihormati, dipuji. Jangan jadikan takdir hidup saya walau satu pun ada dikeji oleh orang. Tulis. Dah bagi tulis dah ni ha. Tulislah atas kotak A4. Tuan-puan rasa jadi apa kalau benda tu berlaku kat kita? Kita sehat, tak pernah sakit-sakit. Jadi apa tuan-puan? Weh, takut. Takut tuan-puan, sehat tak pernah sakit. Ada satu hamba Allah, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Lebih kurang macam ni lah, fima ma'nahu, ya, lebih kurang macam ni. Dia kata, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu, dia tak pernah sakit. Bahkan pernah kalau kita bercakap dengan dia, kita kata, saya ni demam. Dia akan kata, demam? Macam mana demam tu? Sampai tak tahu demam tu macam mana. Kok kata saya ni sakit kepala. Sakit kepala? Kepala ni boleh sakit ke? Dia tak pernah sakit. Puan-puan nampak selalu sakit. Dia dah cenia, duduk kejap, duduk cenia, kejap, duduk cenia. Nampak dah sakit dah tu. Ya. Tapi yang ni dia kata apa? Demam. Macam mana demam tu? Terpaksa lah orang lain explain. Demam tu kita rasa panas. Panas kat badan. Dia nanya ni, panas kat badan? Panas kat badan tu macam mana? Seorang sahabat, seorang laki-laki pergi tanya kat Nabi ni, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu. Dia tak pernah sakit. Sampai tak tahu. Dan dia malah mengejek pula orang yang pernah sakit. Macam mana sakit yang kau sebut? Lalu tuan-puan, ada riwayat mengatakan Nabi membalas balik dengan mengatakan, kalau kalian ingin melihat calon ahli neraka, maka lihatlah kepadanya. Takut tak kita tuan-puan? Sebab apa? Allah biarkan dia. Kau buatlah sewenang-wenang atas dunia ni. Tak ada Allah bagi peringatan dengan sakit. Sakit itu tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang. Betul tak tuan-puan? Ya Allah, tanda kasih sayang. Sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, okey, boleh sampai isyak atas. Isyak. Siapa yang tinggal sampai isyak kan ni? Tuan-puan, sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, kita kata apa? Tahur. Tahur. Sesambut tuan-puan. Tahur. Jangan salah sebut tahir kan lahir nak jadi ya. Tahur.
Ini adab bertemu orang sakit. Tahur ni, cakap Arab okey lain. Cakap Melayu maksud dia apa? Semoga Allah bersihkan kau. Kita silap-silap kalau terjemah Melayu, marah orang yang sakit tu dengar tau. Kau ingat banyak bona dosa Dan? Terjawab. Ya? Bukan isu banyak dosa tak banyak dosa. Memang sakit itu tanda apa? Kasih sayang Allah. Tahur. Tahur ni maknanya apa? Allah nak bersihkan kita. Kita kotor. Kita ada dosa. Kau kita baik bona, tahur tu maksudnya Allah nak angkat darjat kita. Masya Allah. Elok belakang yang Allah bagi.